Selamat bertemu kembali. Saudara, peralihan pucuk kepimpinan, pemulihan daripada pandemik dan pemansuhan Seksyen 377A. Itulah antara liputan utama tempatan sepanjang tahun 2022 ini. Ayuh kita singkap tiga tajuk utama itu dalam surutan berikut. Rancangan peralihan kepimpinan nasional Singapura semakin jelas setelah tertangguh selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Lawrence Wong dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Agung Parti Tindakan Rakyat PAP pada 26 November. Ini merupakan jawatan baru dalam Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat CEC ke-37 PAP. Selain itu, dua anggota dilantik sebagai penolong Setiausaha Agung. Mereka ialah Menteri Pendidikan Chan Chun Sing dan Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee. Menurut PAP, pelantikan itu selaras dengan perancangan bagi peralihan kepimpinan parti. Awal daripada itu, beberapa peranan yang digalas di PM Wong sudah memberi bayangan tentang kedudukan beliau dalam barisan kepimpinan akan datang. Ini termasuk usaha melakar hala tuju Singapura yang dilancarkan olehnya. At this juncture, as we prepare for a post-pandemic world, as we navigate an increasingly treacherous geopolitical situation, as my 4G team and I prepare to take on the mantle and lead Singapore forward, let us reaffirm our fundamental values, re-examine our principles, review our priorities and policies, and chart our new way forward together. This is what the Forward Singapore exercise is about. Jawatan Timbalan Setiausaha Agung PAP yang baru diwujudkan memberi isyarat jelas tentang kedudukan Encik Wong sebagai pengganti PM Lee yang masih menjadi Setiausaha Agung Parti. Ini setelah Timbalan Perdana Menteri Heng Swee Keat mengundur diri sebagai pengganti PM Lee pada April tahun lalu. Perjalanan Encik Wong mendaki tangga politik antara lain dilihat dalam peranannya sebagai pengerusi bersama pasukan berbilang kementerian mengenai COVID-19 sepanjang 3 tahun Singapura mengharungi pandemik. Di bawah kepimpinan beliau dalam tempoh itu, Encik Wong perlu membuat banyak pengumuman penting. Beliau membantu menyelaraskan tindak balas meliputi pelbagai agensi pemerintah. Tugas penting yang dipikul itu mengukuhkan lagi kedudukan politik beliau dengan PM Lee mengumumkan bahawa Encik Wong dipilih sebagai Ketua Pasukan Generasi Keempat pada April lalu. Tidak lama selepas itu, pada pertengahan tahun ini, beliau dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Perdana Menteri, satu lagi petanda yang beliau bakal menyandang jawatan Perdana Menteri yang seterusnya. Penduduk Singapura menarik nafas lega pada 2022. Tahun ini, banyak langkah keselamatan COVID-19 ditarik balik termasuk peraturan jarak selamat 1 meter. Pelitup juga tidak lagi diwajibkan kecuali di tempat jagaan kesihatan dan pengangkutan awam. Further, it will bring us to a position where we are more nimble and ready, that we can ease those SMMs more readily when the Omicron wave subsides, and we can tighten should the situation worsen, such as when there's emergence of another variant of concern. Laluan darat, laut dan udara juga kembali seperti sedia kala. Tiada lagi penerbangan khas VTL dan syarat ujian pelepasan juga dilonggarkan. Tidak ada lagi langkah pengurusan selamat SMM seperti di kedai makan termasuk pusat penjajah, dewan sukan tertutup dan hotel. Selain itu, tiada lagi had saiz kumpulan dan semua pekerja boleh kembali ke tempat kerja. Antara tanda pemulihan kukuh Singapura adalah acara Perbarisan Hari Kebangsaan yang kembali diadakan sepenuhnya sejak pandemik. Pelonggaran sekatan juga menyemarakkan lagi ekonomi Singapura. Jumlah rekod lebih 302,000 orang menghadiri acara perlumbaan F1 Singapura tahun ini, iaitu jumlah terbesar hadirin dalam sejarah 13 tahun sejak F1 Singapura diadakan. So I think the important thing here is to keep focus, try and innovate and make sure that we keep our product at the competitive edge. So it is really about ensuring
that we continue to ensure the Singapore race is a distinctive one which people from all over the world, from all walks of life, and Singaporeans in particular, are very keen to be a part of and participate in. Di samping itu, sekitar 25 acara MICE juga dianjurkan sepanjang tempoh F1 diadakan. Acara-acara tersebut disertai oleh hampir 90,000 peserta. Tajuk berita yang mendapat sorotan meluas tahun ini juga ialah pemansuhan Seksyen 377A, seks antara lelaki bukan lagi satu jenayah. Pada masa yang sama, Parlimen meluluskan pindaan untuk melindungi takrif perkahwinan daripada boleh dicabar di mahkamah. I believe this is the right thing to do and something that most Singaporeans will now accept. This will bring the law into line with current social mores and I hope provide some relief to gay Singaporeans. Seksyen 377A dicabar beberapa kali di mahkamah. Tiada satu pun daripadanya yang berjaya. Dalam pembentangan hujah di Mahkamah Tinggi pada Januari 2020, 3 lelaki menuntut ia dimansuhkan. Sejak itu, terdapat desakan agar satu kompromi dibuat. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyifatkan langkah memansuhkan Seksyen 377A sebagai satu permufakatan politik. Mengambil kira pandangan kebanyakan rakyat tempatan terhadap takrif keluarga dalam masyarakat, pemerintah memberi jaminan bahawa hanya perkahwinan antara lelaki dengan perempuan diiktiraf. Ini dilakukan dengan meminda perlembagaan untuk melindungi definisi keluarga daripada dicabar dari segi undang-undang. Dengan cara ini, Singapura memutuskan bahawa isu-isu perkahwinan patut ditentukan di Parlimen dan bukan diserahkan kepada mahkamah. The court processes are adversarial by nature. Their decisions are binary, zero sum. You either win or you lose. There is no middle ground, no balancing of competing interests. The courts cannot consider competing social norms and social consequences of their decisions. Undang-undang yang diperkenalkan lebih 8 dekad lalu itu dimansuhkan selepas perbahasan selama 10 jam di Parlimen dalam tempoh 2 hari. Dan seterusnya kita singkap beberapa lagi peristiwa penting yang terjadi di negara ini dalam tahun 2022. Saya tidak hadir dengan beliau di stesen polis itu seperti yang saya jelaskan. Your first question was with regard to a member of parliament who has told a lie. This segment here Yeah. picks up from after Minister Shanmugam has finished. You see that? 30th October. Miss Khan messages you in the evening. Kita apa nak buat? Kita terpaksa makan daging ke? This only the chicken yang naik. Lain-lain barang sekarang naik, tapi it's not begitu impact sangat naik.